muka surat 39, tajuknya Allah Ta'ala menjadi ia Allah akan jambatan di atas api neraka. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tajuk pada pagi ini tajuk yang amat menarik sekali. Barangkali jarang-jarang kita pelajari. InsyaAllah dengan kita menghadiri kelas pengajian pada pagi ini akan memberi ilmu kepada kita, dan saya harap ilmu ini dapat disebarkan dan disampaikan kepada ahli-ahli keluarga kita. Mudah-mudahan mereka ini dapat memperoleh ilmu dan dapat memahami serta timbul perasaan takutnya mereka untuk melakukan kejahatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menjadikan akan jambatan terbentangnya jambatan tersebut di atas api neraka. Dan bahawa Allah Ta'ala menjadi ia Allah akan jambatan di atas api neraka. Maknanya jambatan terbentang, di bawahnya terdapatnya neraka. Allahu Akbar. Cuba bayangkan bagaimana kita semua akan melalui titian ini. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan jambatan ini ialah dalam bahasa Arab disebutkan perkataan as-sirat. Perkataan as-sirat yang bermaksudnya jalan. Jalan untuk menyeberangi ataupun untuk dilalui. Oleh siapa dia? Oleh semua orang. Semua orang kena lalu jalan tersebut. Semua orang kena melalui jambatan tersebut. Manakala yang dimaksudkan dengan as-sirat dari sudut syariah, ia bermaksud satu jambatan yang dibentangi merintasi neraka Jahannam untuk manusia menyeberangi menuju syurga. Di sebelah sana syurga. Semua orang kena lalu belaka kerana semua orang mengharapkan dia masuk neraka. Tetapi sidang penonton yang dihormati sekalian, kita jangan perasan kalau sekiranya kita ni baka jahat, baka melakukan kejahatan, kemaksiatan, walaupun mengimpikan masuk syurga, memang Allah Ta'ala adil. Di akhirat nanti Allah akan adil seadil-adilnya. Orang yang melakukan kejahatan, Allah Ta'ala masuk dia dulu dalam neraka. Kokok mana pun apabila dia melalui saja jambatan tersebut, dia akan jatuh ke bawah. Maka ke bawahnya itu terdapatnya neraka. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Maryam, wa inna minkum illa wariduha. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu, dan tidak ada seorang pun di antara kalangan kamu ini, kata Allah, illa wariduha, kecuali semua sekali kena menyeberangi jambatan tersebut. Semua sekali kena melalui jambatan tersebut. Ingat baik-baik, tidak dikecualikan walaupun seorang. Lepas itu, kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah Ta'ala kata, kana ala rabbika hatman maqdiya. Yang demikian itu merupakan satu perkara yang pasti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu kepadamu. Mana tak boleh walaupun seorang untuk mengelak daripada tidak melaluinya. Tak boleh. Kalau sekarang apabila diumumkan oleh kerajaan untuk vaksinasi, ada orang yang macam-macam bagi alasan. Kenapa? Takut mati. Takut mati kerana ada orang beritahu bila kita suntik ni, dalam tempoh tak berapa lama akan mati. 2 tahun akan mati. Ini mengaruh belaka ni. Mengaruh belaka. Yang kita pula, masyarakat kita pula sekarang, tidak ada sumber maklumat yang tepat untuk dipercayai kecuali pungut maklumat-maklumat tepi jalan, maklumat dalam ting kosong, maklumat dalam tong sampah, kemudian dijadikan maklumat itu untuk panduan. Ini kata menjadi masalah dalam masyarakat kita ni. Mentaliti kita terlalu rendah. Orang panggil mentaliti tong sampah. Orang duk pesan dah maklumat-maklumat ni kita boleh terima jika dia datang daripada orang-orang yang dipercayai. Sekarang ni mana ramai orang yang boleh dipercayai? Tak ramai. Jadi oleh yang demikian, kalaulah vaksinasi ni boleh dijadikan alasan untuk mengelakkan dia daripada disuntik,
Tetapi di akhirat nanti melalui jambatan titian siratal mustaqim ini, tidak ada seorang pun yang boleh mengelak. Kokok mana pun kena lalu belaka. Jadi oleh yang demikian, tak perlu kita takut lah. Kenapa? Sebab semua sekali kena lalu. Macam sekarang lah. Orang kata mati ni pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Mana tak perlu nak takut. Sebab setiap orang akan mati. Ada tu apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan untuk menghadapi kematian adalah beramal sebaik mungkin. Buat benda-benda baik, insya Allah. Mati kita mati dalam iman. Allah akan masuk kita dalam syurga. Kalau kita kekal di atas kejahatan, kita mengharapkan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Tuhan mana nak berinya? Sebab Allah Ta'ala mengatakan dia adalah orang yang adil. Maksudnya orang yang baik, dia akan balas dengan baik. Orang yang jahat, dia akan balas dengan jahat. Ini bukan dunia. Dunia tak apalah, kadang-kadang bapak kita tu hakim. Bila kita bersalah, kita boleh suap dia. Akhir sekali yang salah menjadi tidak bersalah. Kenapa? Sebab bapak kita tu hakim. Sekarang, siapa dia yang akan mengadili? Allah. Allah ni bukan ayah kita. Bukan bapak kita. Bukan pak saudara kita. Bukan sepupu kita. Bukan kawan rapat kita. Dia Allah yang menciptakan kita. Baik. Lalulah di atasnya, di atas titian siratal mustaqim itu, oleh sekalian orang yang terdahulu dan juga sekalian orang yang terkemudian, hingga sekalian orang-orang yang kafir. Mana semua manusia akan lalu belaka di atas titian tersebut. Tak kira sama ada manusia tu yang dulu-dulu, semenjak daripada Nabi Adam, sehinggalah terakhir sekali orang yang dimatikan pada waktu berlakunya tiupan sangkakala. Dan termasuklah orang-orang kafir pun akan masuk juga. Dan bersalahan mereka itu pada melalui di atas titian siratul mustaqim. Kata dia, cara orang yang nak mendatangi, cara orang yang nak melalui titian siratul mustaqim ini, cara yang berbeza. Cara yang berbeza itu kenapa? Kerana berdasarkan kepada banyak sedikitnya amalan mereka. Baik, disebut di sini, kata dia, maka setengah daripada mereka yang melalui titian itu, mereka terselamat sehingga mereka memasuki syurga Allah yang berada di seberang sana. Dan setengah daripada mereka itu, apabila melalui sahaja titian siratal mustaqim, lalu terjatuhnya mereka ke bawah dan masuk mereka ke dalam neraka. Ada setengah daripada mereka itu melalui dengan pantas dan cepat, bagaikan kilat yang menyamar. Dan ada setengahnya mereka itu lama, terlalu lama. Ada setengah mereka itu melalui titian siratal mustaqim dengan cara mengisap. Ada setengah mereka itu dengan cara merangkak dan pelbagai cara dan keadaan berdasarkan amal yang mereka lakukan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasih sekalian, ingat baik-baik, dalam surah Al-Fatihah kita selalu membaca. Kita tak tahulah sama ada sidang penonton ini memahami makna bacaan Fatihah yang dibaca di dalam Fatihah ataupun tidak, itu tak tahu. Tapi yang pastinya cuba sedaya upaya untuk memastikan bacaan Fatihah kita kena tahu makna dia. Paling tidak kita akan menyedari dan akan menimbulkan keinsafan. Di antara banyak-banyak ayat yang terdapat dalam surah Fatihah ada 7 ayat. Di antara ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah iaitu ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ayat itu tu. Ihdinas siratal mustaqim. Apa makna? Apa makna yang selalu kita baca setiap kali kita salat? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Apa makna? Makna dia, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni maknanya siratal mustaqim itulah. Mana jalan yang aku daripada sekarang aku dapat beramal, aku dapat bekerja, aku dapat berbakti, aku dapat lakukan segala perintahmu, membolehkan aku berjalan straight, zoom, sehinggalah aku masuk syurga.
Makna dia terakhir kita akan melalui jalan ini ialah jalan Siratal Mustaqim, iaitu jalan titian Siratal Mustaqim, itu terakhir. Jadi ini menjadi penentu. Menjadi penentu sama ada kita ini celaka ataupun bahagia ketika mana kita melalui titian Siratal Mustaqim. Bila lalu saja titian Siratal Mustaqim, bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, dia akan lalu dengan begitu pantas dan lajunya mengikut banyak ataupun sedikit amal kebaikan dia. Dia lalu sehinggalah berada sampai ke seberang hujung sana, maka mereka itu dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga dengan selamatnya. Baik, dalam ayat ini kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jalan orang yang memperolehi jalan yang lurus itu adalah jalan siapa dia? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang beri nikmat kepada mereka. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Mana orang-orang yang baiklah. Orang-orang yang baik, orang-orang yang berbakti kepada Allah, orang-orang yang melakukan apa yang Allah Ta'ala suruh, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang, orang ini saja orang yang akan berada di jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim, ya Allah, bukan jalan orang yang engkau murkai mereka. Siapa dia? Kata para alim ulama, orang yang Allah Ta'ala murkai ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi Allah Ta'ala beri kitab kepada dia, sepatutnya dengan kitab ini dia memperoleh panduan menjadi orang yang terbaik. Akhirnya dia menjadi seorang orang yang jahat. Ramai di kalangan para nabi dibunuh oleh orang Yahudi, dan nikmat yang banyak diberi oleh Yahudi. Tetapi Yahudi ini melanggari dan mengkufuri nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan yang kedua, bukan jalan orang yang engkau sesatkan mereka. Siapa dia orang yang Allah Ta'ala sesat? Katanya iaitu orang Nasrani. Orang Nasrani kenapa sesat? Orang Nasrani ini katanya ramai di kalangan mereka orang yang suka melakukan amal, tetapi dilakukan amal dengan tidak ada ilmu pengetahuan. Sama juga dengan orang kita sekarang. Beramal tapi tak belajar. Semayang tapi tak belajar. Ni kan. Buat benda-benda baik dalam Islam tak belajar. Baca Quran tak belajar. Ingat, ini semua ni barangkali kamu termasuk PA perangai perbuatan orang-orang Nasrani. Walaupun kamu umat Nabi Muhammad. Baik. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, dan bahawa segala amal manusia akan ditimbang. Bahawa semua amal manusia akan ditimbang di atas neraca timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana semua amal yang dilakukan oleh kita manusia ini akan ditimbang oleh Allah Ta'ala di atas neraca. Di atas neraca ni mana? Di atas alat penimbang. Jadi soalnya ulama mengata yang ditimbang tu adakah kita ataupun apa? Kata para alim ulama, yang ditimbang itu adalah buku catatan amal, bukan kita. Yang ditimbang itu adalah buku catatan amal yang ditulis oleh malaikat raqib dan atid tu. Malaikat raqib akan menulis amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh kita, manakala atid menulis amal-amal jahat yang dilakukan oleh kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya yang ditulis oleh atib ini, oleh raqib ini adalah amalan-amalan baik saja, manakala amalan buruk tidak ditulis. Kalau ia pun keburukan kita lakukan, cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Semoga buku catatan itu tidak ditulis sebarang kejahatan pun. Baik. Buku ini yang akan ditimbangnya. Buku catatan amal ini yang akan ditimbang. Bukan kita yang ditimbang. Buku catatan amal itu yang akan ditimbang. Ini berdasarkan firman Allah, wal waznu yawma idzinil haqq. Dan pada hari itu kata Allah Ta'ala akan berlaku timbangan buku catatan amalan masing-masing dengan benarnya. Maksudnya timbangan buku catatan amal tetap akan berlaku. Jangan ragu-ragu lagi. Jangan timbul confuse. Betul ke tidak usah yang cakap. Betul kata betul, mau kena ingat. Ini penegasan yang telah ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian.
Abdullah bin Mas'ud menceritakan, sesungguhnya timbangan amal yang ditimbang itu jika ianya bersamaan. Tadi, jika timbangan amal jahat, maka dia akan masuk neraka. Jika timbangan amal itu banyak yang baik, berat yang baik, maka dia masuk syurga. Sekarang ni katakanlah timbang-timbang sama. Antara kebaikan dengan kejahatan itu sama berat. Sudah, orang ni nak letak di mana? Ingat baik-baik. Tuan-tuan sekalian, mula-mula sekali, orang yang akan mendahului titang siratul mustaqim ni, orang yang beriman. Orang beriman, orang yang menerima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Orang ni apabila dipanggil menerima buku catatan amal melalui tangan kanan, memang pasti orang ni akan masuk syurga. Kemudian dibawa buku itu ke alat penimbang, maka ditimbanglah. Setelah mana ditimbang, maka dia akan akan melintasi titian siratul mustaqim dengan pantas mengikut banyak mana amal dia. Kalau amal dia sikit, maka dia boleh melintasi, tapi barangkali perlahan. Selamat juga dia sampai di sana. Orang pantas ni orang yang paling banyak amal ibadah dia kepada Allah Ta'ala, maka lajulah dia. Baik. Kemudian, yang terakhir apa nama ni, kemudian sehabis orang yang beriman melalui titian siratul mustaqim, orang kafir pula. Orang kafir pula akan lalu titian siratul mustaqim. Bila naik saja titian siratul mustaqim, ada yang berjalan sampai dekat nak sampai syurga dah. Jatuh. Ada yang berjalan separuh titian jatuh. Ada yang berjalan naik, letak saja kaki, terus jatuh. Ini berdasarkan banyak sedikit kejahatan yang dilakukan. Golongan yang ketiga ni, golongan yang timbangan amalan dia sama banyak. Iaitu amalan baik dan amalan buruk sama berat. Apabila sama berat, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, dia kata orang ni dinamakan Ashabul A'raf. Dia dinamakan dengan satu nama, iaitu penghuni A'raf. Penghuni A'raf ni Ashabul A'raf mana orang-orang yang diberi pengetahuan. Mana Allah Ta'ala beri pengetahuan kepadamu, kalau kita kata diberi excuse. Tetapi orang ni tidak dimasukkan lagi ke dalam syurga. Allah Ta'ala tidak memasukkan dia ke dalam syurga dengan begitu cepat. Bahkan Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga last sekali. Setelah mana orang lain semua masuk belaka, maka terakhir baru Ashabul A'raf ini masuk. Jadi pada waktu Ashabul A'raf ini berada di tepi jambatan ni, Ashabul A'raf ni, dia akan lihat semua orang yang akan melintasi jambatan tersebut. Sama ada di kalangan orang beriman, ataupun ahli syurga, ataupun ahli neraka. Jadi, mula-mula yang akan naik jambatan tersebut ialah ahli syurga. Apabila ada ahli syurga, Ashabul A'raf ni dah kena ada. Ni ahli syurga ni, muka-muka ahli syurga. Macam kita sekarang lah. Jadi kalau pergi ke sekolah untuk menerima keputusan, result, peperiksaan, kita boleh kenal dah. Mana orang yang berjaya, mana orang yang tak berjaya. Orang berjaya sama ada berjaya dia sedikit ataupun banyak, kita akan dapat melihat kepada wajah dia. Wajah dia gembira, wajah dia manis, wajah dia suka. Ini menandakan orang yang bahagia. Jadi apabila ahli-ahli syurga ini mula menaiki jambatan, maka Ashabul A'raf ini mengucapkan perkataan Salamun alaikum, Salamun alaikum, Salamun alaikum. Keselamatanlah ke atas kamu, keselamatanlah ke atas kamu, keselamatanlah ke atas kamu. Ashabul A'raf ni banyak, ramah ke tidak? Ramah lah. Ramah juga Ashabul A'raf yang timbangan amal baik dia dengan amal jahat ni banyak. Jadi sebab itulah pada hari ini ke Ainun, cuba sedar upaya kita tak nak menjadi Ashabul A'raf, apatah lagi menjadi ashab benar mana penghuni neraka. Lagi-lagi kita tak nak. Kita nak Ashabul Jannah, menjadi penghuni syurga. Baik. Apabila habisnya ahli-ahli syurga menaiki, melintasi jambatan itu, lalu Ashabul A'raf pun menoleh ke bahagian kiri dia, melihat pula muka-muka ahli neraka. Apabila dia melihat muka-muka ahli neraka ni dalam keadaan kusut masai, dalam keadaan ketakutan pucat, dalam keadaan memang amat-amat menakutkan mereka ini. Kenapa? Sebab mereka tahu dah jap lagi mereka akan masuk neraka. Macam orang yang didapati bersalah oleh mahkamah. Kata kalau orang ni didapati dijatuhkan hukuman
20 tahun. Cuba tengok muka dia bagaimana. Tak masuk lagi, baru jatuh hukuman. Sama juga dengan orang ini, penghuni neraka. Tak masuk lagi. Dia bila masuk neraka? Bila dia mula melalui titian siratal mustaqim. Dan pada saat itulah mereka akan dijatuhkan. Baik disebut dalam hadis, di atas jambatan siratal mustaqim itu, yang pertama sekali, yang pertama jambatan itu terlalu licin. Licin sangat-sangat. Yang kedua penuh dengan gaib. Gaib untuk menyangkut. Mana-mana kaki orang yang melintasinya akan digaib, akan disangkut, akan disenja. Untuk mereka ini jatuh ke bawah. Mana orang beriman taklah. Orang beriman tak kena itu semua. Sebab dia akan lalu dengan pantas. Orang yang melalui dengan perlahan-lahan ni, di kalangan orang yang berdosa ini, memang sudah tentu bayangkan. Jalan itu licin. Jalan itu penuh dengan gaib-gaib. Dengan sangkutan-sangkutan untuk ditarik ke bawah. Bayangkan agak-agak dapat selamat ke tidak. Jadi apabila Ashabul A'raf ni tengok muka-muka ahli neraka nak melintasi jambatan, maka Ashabul A'raf ini berdoa kepada Allah Ta'ala seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 47. Mana dia? Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Dan apabila mereka itu berpaling, mereka itu Ashabul A'raf ni berpaling mukanya dan melihat kepada penghuni-penghuni neraka. Mana apabila dia memalingkan muka dia ke arah kiri, dia akan kelihatan ahli-ahli neraka duk baris dalam barisan di sebelah kiri, jumlah yang begitu ramainya. Qalu, lalu Ashabul A'raf ini berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Ya Allah, janganlah kamu menjadikan kami termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Maksudnya Ashabul A'raf minta dengan Allah Ta'ala supaya mu jangan masuk aku dalam senarai orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Tengok sidang penonton yang dihormati sekalian. Ini adalah sesuatu perkara yang amat menggerungkan. Satu perkara yang amat menakutkan kita. Sebab itulah cerita-cerita berkaitan dengan neraka, titian siratal mustaqim, azab-azab yang akan Allah Ta'ala timpa kepada mereka-mereka yang berdosa ini, sepatutnya menjadi bahan kajian, bahan bacaan, bahan rujukan dalam kehidupan kita seharian. Untuk apa dia? Untuk membangkit semangat kita agar kita suka melakukan amal ibadah kepada Allah Ta'ala, agar kita suka memperbanyakkan doa, agar kita suka membaca Quran. Maka pada waktu itu kita tidak akan menjadi manusia yang rakus sangat dengan dunia. Hari ini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang kita dengan dunia ni, ada dah dunia yang kita miliki. Dah ada dah. Mana masing-masing harta pun dah ada. Rumah pun ada. Wang dalam bank pun ada. Kenderaan pun ada. Suami dah mati dah. Anak-anak pun hampir mati dah. Yang ada dan cucu-cucu. Maknanya usia kita pada waktu itu tua dah. Sepatutnya dengan duit-duit harta-harta yang kita ada ni, banyak kita menggunakannya untuk kepentingan kita di akhirat. Ini masih lagi sayang. Duit yang banyak dalam bank ni disimpan. Tak boleh dengar orang kata saham, nak masuk join sama. Kenapa? Masih lagi otak dia memikirkan untuk pengembangan dia punya wang ringgit dia. Untuk membiarkan wang dia menjadi banyak. Tetapi mereka jangan sangat memikirkan bagaimana nak membiarkan amal, supaya dengan amal ini memudahkan mereka itu dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga. Pukul berapa dah? Okey, kita baca satu tajuk lagi. Allah Ta'ala menjadi ia akan syurga, tak di neraka. Tadi kita bicara tentang neraka. Sekarang Allah Ta'ala menjadi ia Allah Ta'ala akan syurga. Iaitu syurga merupakan negeri yang kekal bagi sekalian orang yang beriman, dan telah menjadi ia akan api neraka itu negeri yang kekal bagi sekalian orang yang kafir. Sidang penonton yang dihormati sekalian, jelas kepada kita syurga dan neraka ni untuk siapa? Allah Ta'ala sediakan syurga ini li ashabil yamin. Allah Ta'ala sediakan syurga ini kepada penghuni-penghuni yang berada di sebelah kanan. Siapa dia? Mereka itu dari kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala.
Orang yang beriman ni, sidang penonton, ibarat kata hidup dalam dunia ni dalam keadaan musibah salah. Musibah salah macam mana? Bila kita nak memberi perhatian kepada nafsu kita, kita ingat bahawa ini dilarang oleh Islam. Contohnya apabila kita nak mengumpul harta yang banyak, Islam kata harta ini bukan tujuan untuk kamu kumpul banyak-banyak. Tujuan harta banyak ini untuk kamu memberi manfaat kepada diri kamu, kepada orang ramai, dan kepada akhiratmu. Jadi sebab itu dasar mengumpul harta yang banyak ini adalah dasar yang salah. Nak mencari harta yang banyak tak salah, tapi mengumpul harta yang banyak itu adalah dasar yang salah. Kalau kita cari harta yang banyak, apabila kita dapat harta yang banyak, dengan harta ini kita lakukan sebarang bentuk kebaikan, don't worry. Ini adalah digalakkan. Ini adalah amalan yang terpuji, yang disuruh oleh agama. Kita ada duit banyak, kita buat masjid. Kita ada duit banyak, kita buat sekolah-sekolah tahfiz. Kita ada duit banyak, kita sediakan rumah-rumah kepada orang-orang tua. Kita sediakan rumah-rumah kepada anak-anak yatim. Kita ada duit banyak, kita buat kemudahan untuk orang ramai. Kita membina jalan-jalan untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada orang. Kita membina segala apa-apa yang memberi keselesaan kepada orang ramai dengan wang ringgit yang kita ada. Bahagian kita ambil, bukan kata kita tak ambil. Kita ambillah sekadar apa yang diperlukan. Sebab saya rasa kita tidak memerlukan kepada kemewahan yang teramat sangat. Sebab kalau kita mewah pun, sekadar kita nak menghilangkan penat je, sekadar membolehkan kita tidur je, sekadar kita membolehkan kita menukar pakaian saja, itu je. Kalau kita buat contoh rumah kita banglo yang harga juta-jutaan, jadi yang tidurnya satu bilik je, yang kita tidur satu bilik je, ada setengah orang rumah dia sampai 20 bilik. 20 bilik ni untuk apa? Bini dia seorang je, anak dia 2 orang je. Lepas tu bilik-bilik yang banyak ni untuk apa? Oh, dia kata untuk menjadikan giliran. Malam ni bilik ni, malam besok bilik tu, malam besok lagi bilik tu. Tak payah tuan-tuan sekalian. Baiklah kamu buat bilik di akhirat nanti untuk membolehkan kamu berada di sana kekal selama-lamanya. Bilik dalam dunia ini belum tentu lagi. Bimbang-bimbang takut bilik-bilik yang kita lakukan dalam dunia ini besok akan terpalit apabila sampai pada waktu ditimbangkan amal, pada waktu itu akan ditanya, daripada sumber mana kamu kumpul duit ini? Daripada sumber mana kamu perolehi duit ini? Jadi kita nak jawab baik. Bimbang-bimbang takut duit yang kita perolehi itu daripada sumber yang tak berapa bagus, maka na'udzubillahi min zaliklah. Baiklah kita dalam dunia ni, kita ambil sekadar boleh memberi keseronokan kepada kita, sekadar membolehkan kita makan minum, sekadar boleh memberi ketenangan kepada kita. Jangan sampai kita nak memiliki barang-barangan dunia ini untuk orang puji kita, jangan. Sebab tidak ada maknanya kalau seorang itu sentiasa memuji kita jika Allah Ta'ala tidak memuji. Sebab kita nak Allah Ta'ala memberi pujian kepada kita. Manusia puji tidak memberi apa-apa. Tetapi Allah apabila dia memuji hambanya, maka sudah tentu akan memberi kesan kebaikan yang amat banyaknya. Jadi oleh yang demikian, Allah Ta'ala menyebut bahawa syurga ini disediakan olehnya kepada orang-orang yang beriman. Berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 133. U'iddat lil muttaqin. Allah sediakan syurga itu kepada orang-orang yang bertakwa, maksudnya kepada orang-orang yang beriman. Manakala neraka pula Allah Ta'ala sediakan kepada siapa? Allah Ta'ala sediakan neraka ini kepada orang kafir. Mana buktinya? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 24. U'iddat lil kafirin. Neraka ini disediakan kepada orang-orang yang kafir. Baik, sidang penonton yang dihormati sekalian, apakah hikmah Allah Ta'ala menjadikan syurga kepada kita? Apa hikmah Allah Ta'ala jadikan syurga? Dan apa pula hikmah Allah Ta'ala jadikan neraka? Semua apa yang Allah Ta'ala jadikan ini ada hikmah masing-masing. Jadi soalnya, apa hikmah Allah Ta'ala jadikan syurga?
Banyak hikmah dia, sidang penonton yang dihormati sekalian. Banyak. Di antara banyak-banyak hikmah, saya simpulkan 4 hikmah. Allah Ta'ala menjadikan surga kepada kita. Yang pertama, Allah Ta'ala menjadikan surga ini adalah untuk menjadi motivasi. Adalah untuk menjadi pembakar semangat kepada kita manusia untuk mematuhi segala perintah Allah dan untuk melakukan segala amal yang soleh. Biar kita bersemangat. Jadi apabila kita teringat di sana Allah Ta'ala sediakan syurga. Syurga ni segala-gala kebaikan terdapat di dalamnya. Segala keindahan, segala keistimewaan, segala apa-apa yang diinginkan oleh kita sekarang ada di dalam syurga. Maka sudah tentu kita akan bersemangat untuk melakukan segala perintah Allah. Sudah tentu kita akan bersemangat untuk melakukan segala amal kebaikan. Walaupun terlalu berat untuk kita lakukan. Ingat, disebut dalam Al-Quran salat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allah Ta'ala kata sesungguhnya salat ini amatlah berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sebab itu, kenapa kita pada pagi ini bangun beramai-ramai mengerjakan salat subuh? Kerana kita nak Allah Ta'ala beri syurga kepada kita. Kenapa pada pagi ini dalam keadaan sejuk kita mengambil air semayang? Kerana kita nak Allah Ta'ala redha dan sayang kepada kita. Kenapa pada pagi ini kita bersusah lelah untuk berada di depan skrin telefon, mendengar kuliah? Kerana kita nak Allah Ta'ala permudahkan kehidupan kita di akhirat nanti. Kita nak Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Kerana syurga ini adalah tempat yang luas, tempat yang disukai, tempat yang digemari oleh semua. Jadi inilah di antara hikmah Allah Ta'ala jadikan syurga itu untuk memberi motivasi kepada manusia agar manusia itu suka melakukan segala perintah dan suka melakukan amal-amal kebaikan kepadanya. Yang kedua, hikmah yang kedua Allah Ta'ala jadikan syurga ialah untuk mengingati manusia bahawa setiap pengorbanan di dunia ini akan diberi ganjaran yang istimewa di akhirat. Yang kedua, hikmah yang kedua menjadi ingatan kepada, memberi peringatan kepada manusia bahawa setiap pengorbanan, kan kita nak datang mengaji ni, kita kena korban. Ramai lagi orang duk tidur tengok Kak Azizun bangun walaupun dia sibuk nak jual nasi lemak, nak jual nasi dagang, nak jual nasi belauk di tepi masjid Gua Ipoh dia. Dia kan terpaksa barangkali dia sambil-sambil berniaga, sambil-sambil dia buka live Facebook saya pada pagi ini. Untuk apa? Untuk dia mendengar bahan-bahan ceramah agama. Untuk menjadikan bekalan dia di akhirat. Baik, Kak Azizun ini sanggup berkurban. Dengan mengambil telefon letak di sebelah dia. Walaupun ada orang datang nak membeli. Tetapi dilakukan, terpaksa lakukan perkara demikian. Sebab dia tahu bahawa saya mengajar bukan lama pun. Dalam sekitar jam 6.45 hingga 7 lebih saya berhenti dah. Jadi kalau dia tidak berbuat demikian, barangkali dia tak akan dapat daruan dan peluang untuk berada dalam majlis ilmu. Maka pengorbanan kita yang kita lakukan ini akan diberi ganjaran istimewa oleh Allah Ta'ala. Apa dia? Syurga. Allah Ta'ala kata kesiannya kepada Azmi, sahabat saya, dalam keadaan sakit terlantar di rumah dia. Sempat juga dia membuka telefon, tengok ceramah-ceramah agama. Ini untuk apa? Untuk memastikan Allah Ta'ala memberi ganjaran syurga kepada Azmi ini. Kita sama-samalah doa sahabatku, supaya Allah Ta'ala memberi kesihatan yang segeranya kepada sahabat saya, Ustaz Azmi ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kesihatan yang segeranya kepada rakan kami, Ustaz Azmi ini, ya Allah. Jangan lagi engkau mendatangi apa-apa dugaan dan ujian pun kepada beliau. Ya Allah, berilah ketenangan kepada beliau, kepada isteri dan anak-anaknya. Permudahkanlah segala urusan kehidupan beliau, ya Allah. Baik, yang ketiga, hikmah Allah Ta'ala jadikan syurga ni apa dia? Yang ketiganya untuk menjadi bukti kebesaran dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hambanya yang beriman dan beramal soleh. Bukti Allah Ta'ala ni maha kuasa. Mana Allah Ta'ala kuasa? Allah Ta'ala beri syurga. Allah Ta'ala beri syurga kepada mana-mana orang yang beriman. Kepada orang yang tidak beriman, Allah Ta'ala tak beri syurga. Kenapa? Sebab bahasa kita padan dengan mukamu. Padanlah dengan mukamu.
Orang duk ajak supaya beriman, supaya lakukan kebaikan, supaya buat benda-benda yang Allah Ta'ala redai, buat benda-benda yang Allah Ta'ala sukai. Mu ego, mu sombong, mu tak nak buat. Akhir sekali kita yang bersusah lelah, dalam keadaan terpaksa kita buat apa yang Allah Ta'ala perintah. Orang lain duk suka hilang, orang lain tak semayang, orang lain menega siang malam, tidak ada ruang untuk mereka ibadah. Seronok mereka dalam dunia. Kita dalam keadaan tak boleh nak seronok, sebab ingat kepada janji Allah. Maka dikala itu Allah Ta'ala beri syurga kepada kita, orang-orang yang beriman. Manakala orang yang suka hilang dulu, yang gelak ketawa dulu, yang bergembira dulu, yang happy memanja dulu, mana? Dalam neraka. Kenapa? Padan dengan muka dia. Waktu mana sepatutnya kita sama-sama melakukan perintah Allah, mereka itu sombong, mereka itu ego, mereka itu lupa. Mereka merasakan bahawa aku adalah aku tak perlu kepada Tuhan. Seolah-olah begitu walaupun dia tidak berkata. Baik, yang terakhirnya, hikmah yang ke berapa? Hikmah yang keempat, Allah Ta'ala jadikan surga ini adalah untuk memberi kesedaran kepada manusia bahawa nikmat di dunia adalah amat sedikit jika dibandingkan dengan nikmat akhirat. Ingat Ustazah Nur Ba'iyah. Hikmah Allah Ta'ala jadikan syurga kepada kita yang keempatnya adalah untuk memberi kesedaran, untuk memaklumkan, untuk memberitahu, untuk memberi pengetahuan kepada kita manusia ini bahawa nikmat yang kita perolehi dalam dunia ini adalah terlalu kecil, adalah terlalu sedikit, adalah terlalu rendah nilainya. Walaupun you seorang yang kaya, walaupun you seorang yang berpangkat, walaupun awak seorang yang comel, walaupun awak anak orang yang mulia, itu semua adalah nikmat yang sikit saja daripada Allah Ta'ala berbanding dengan nikmat akhirat yang Allah Ta'ala nak beri kepada awak ini. Tak boleh digambarkan bagaimana hebat dan besarnya. Jadi oleh yang demikian, orang-orang miskin, kamu jangan rasa hina dengan kemiskinan yang kamu perolehi. Orang-orang yang kaya dan berada, jangan pula kita rasa bangga dengan kekayaan dan keberadaan kita. Orang yang berpangkat, jangan rasa kamu mulia dengan pangkat kamu. Barangkali pangkat kamu itu adalah istidraj. Allah Ta'ala bukan betul-betul beri kepada kamu di atas kebijaksanaan kamu, di atas kebaikan kamu, di atas kreatif kamu. Tetapi barangkali pangkat yang ada pada kamu kerana kamu ada mengenali orang-orang yang tertentu, menyebabkan orang itu kata berilah kepada kamu. Kamu kena ingat pangkat yang diperolehi berdasarkan perkara yang saya maksudkan itu adalah istidraj. Maksudnya Allah Ta'ala beri dalam keadaan Allah Ta'ala tak suka, Allah Ta'ala beri juga dalam keadaan Allah Ta'ala tidak redai. Jadi sekadar itu dulu, rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Kita harap kepada Allah Ta'ala sekali lagi dengan harapan yang tinggi agar Allah Ta'ala masukkan kita semua ke dalam syurganya. Marilah kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna dhuhaha dhuhauka, wal bahaha bahauka, wal jamala jamaluka, wal qudrata qudratuka, wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama'i fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhrijhu, wa in kana mu'siran fayassirhu, wa in kana ba'inan faqarribhu, wa in kana qalilan fakaththirhu. Allahumma atina ma ataita bihi ibadaka as-salihin. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal juzam wal junun wa min sayyi'il asqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhil jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Allahumma adkhilna al-jannata bighairi hisab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah